Okey, seterusnya kita pergi bab 1 tingkatan 5. Kali ini 1.2, ciri-ciri negara berdaulat. So, ciri-ciri negara berdaulat ada 4. Yang pertama, ada pemerintah, ada mempunyai pemerintahan. Yang kedua, ada sempadan. Yang ketiga, ada perundangan. Yang keempat, ada rakyat. So, untuk melihat sesebuah negara itu berdaulat, adakah negara itu berdaulat? So, ada 4 ciri ni yang kita lihat. Dia ada tak 4 ciri ini? So, kalau kita tengok Malaysia, mempunyai pemerintahan? Ya, ada pemerintahan. Cukup syarat pertama. Cukup ciri pertama. Kita lihat ciri kedua. Di Malaysia ada sempadan. Sempadan, garis pemisah antara negeri ataupun antara negara ataupun antara daerah. Ada sempadan kita? Ada sempadan. Cukup dah ciri kedua. Apa ciri ketiga negara berdaulat? Malaysia ada undang-undang, ada sistem perundangan? Ya, ada. Dan Malaysia ada rakyat? Kita, rakyat Malaysia ada. So, cukup 4 ciri untuk menunjukkan bahawa negara kita berdaulat. Okay, so untuk uraian dia, mempunyai pemerintahan. Okay, pemerintahan ni, kenapa ciri-ciri negara berdaulat ni? Pemerintahan berdaulat. Kenapa perlu wujudnya pemerintahan yang berdaulat, mempunyai kuasa, hak dan kebebasan memerintah supaya boleh menjamin kestabilan politik, ekonomi, pertahanan, semua benda, supaya semua menjadi stabil apabila ada kedaulatan. Jadi pemerintahan di Malaysia pula, kita lihat Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Okay, di mana raja, institusi raja wujud, ada sebagai pemerintah. Kalau yang di Pertuan Agong adalah sebagai ketua utama negara. Okay, ketua utama negara. Kalau di peringkat negeri, raja atau sultan masing-masing berkuasa di peringkat negeri. Walaupun mereka berkuasa, tapi mereka tidak bersifat mutlak. Okay, sebab tu kita menyebut mereka sebagai sistem raja berperlembagaan. Raja yang perlu mengikuti undang-undang perlembagaan. Okay, maksudnya ada bidang tugas dan kuasa-kuasa sebagai raja. Okay, dan kita ada 2, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So, bila sebut demokrasi, demokrasi berparlimen maknanya demokrasi rakyat. Berkaitan dengan kita ni, jangan tak tahu. Kita rakyat, rakyat boleh memilih pemimpin ataupun perwakilan, memilih wakil. Macam mana kita pilih wakil? Kita pilih wakil melalui pilihan raya. Sebab tu kita sebut dia sebagai demokrasi berparlimen, di mana wakil-wakil kita, mereka akan bersidang di parlimen. Jadi demokrasi berparlimen. Hak siapa? Rakyat. Apa tugas kita? Membuat pilihan, memilih perwakilan, memilih wakil sebagai wakil kita di parlimen. Okay, so itu sistem pemerintahan di Malaysia. Okay, yang kedua, ciri kedua, sempadan. Adakah Malaysia mempunyai sempadan? Sempadan ialah garis pemisah. Kalau tengok kat peta, kamu akan nampak kan titik-titik ataupun garis. Ni sempadan Johor dengan Pahang, Johor dengan Melaka. Gitu juga dengan sempadan ni, dia wujud bukan sahaja dalam kawasan Malaysia, tapi sempadan ni wujud antara negara. Contohnya sempadan Malaysia, Thailand. Dari segi darat, sempadan air antara Malaysia, Indonesia. Okey, sempadan udara. So kita ada semua sempadan tu wujud. Okey. Dan sempadan-sempadan ni bukan suka-suka kita buat. Kita suka-suka lukis, bukan. Okey, suka-suka buat ni sempadan aku, tidak. Sempadan ini mesti diperakui oleh PBB, diperakui oleh masyarakat antara bangsa. Mereka mengiktiraf bahawa inilah sempadannya. Inilah Malaysia sampai sini, inilah Thailand sampai sini. Macam tu. Okey. Jadi kenapa kena ada sempadan ni? Supaya senang kita nak uruskan pemerintahan, senang kita nak uruskan pentadbiran, kita tahu sampai mana limit kita, senang nak uruskan pembangunan negara, sampai mana kita nak buat bangunan ke, kita nak buat lapangan terbang ke, kita tahu sampai mana. Okey. Kemudian yang ketiga, Malaysia ada perundangan. So kita lihat, tadi kita dah lihat bahawa Malaysia ada pemerintahan, kita ada sempadan, kita juga mempunyai perundangan, iaitu undang-undang. Jadi di Malaysia, perundangan asas
untuk peraturan-peraturan negara. Jadi negara ni ditadbir mengikut perundangan yang telah ditetapkan. Okey. Kenapa kena ada undang-undang? Okey, kena ada undang-undang supaya kita boleh memelihara kesejahteraan, supaya negara kita sejahtera. Undang-undang memang perlu ada di mana-mana, bukan saja di negara, di sekolah, di mana-mana, di rumah kamu sendiri juga perlu ada undang-undang supaya kita boleh memelihara kesejahteraan, keadilan dan boleh melindungi. Kalau di negara kita, undang-undang adalah untuk melindungi rakyat. Okey, dan asas perundangan di Malaysia. Kalau di Malaysia, mereka nak gubal sesuatu akta, suatu enactment atau apa sahaja bentuk undang-undang yang nak digubal, mereka akan berpandukan kepada undang-undang tertinggi negara. Apa dia undang-undang tertinggi negara? Perlembagaan Persekutuan. Jadi based on perlembagaan persekutuan lah lahirnya undang-undang yang mereka nak gubal nanti. Okey. Jadi siapakah yang bertanggungjawab pula menggubal undang-undang? Yang buat undang-undang bukan hakim. Hakim menjalankan perundangan, dia melaksanakan saja. Undang-undang dah ada. Siapa yang buat undang-undang ni? Yang buat undang-undang ni adalah Parlimen di Malaysia. Jadi Parlimen lah yang bertanggungjawab menggubal dan menentukan sistem perundangan di Malaysia. Dan akhir sekali ialah rakyat. Ciri yang terakhir dalam negara berdaulat ialah rakyat. Jadi di Malaysia mempunyai rakyat. Ya, rakyat itu siapa? Penduduk lah. Kita penduduk di sesebuah negara. Dan kita sebagai rakyat, kita terikat dengan undang-undang dan peraturan yang telah dilaksanakan atau dikuatkuasakan oleh pemerintah. Itulah rakyat. Penduduk dan terikat dengan undang-undang. Maksudnya patuh pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. So di Malaysia rakyatnya berbilang kaum, berbilang agama, berbilang adat resam. Tapi kita disatukan dengan bahasa, kebudayaan, rukun negara supaya kita mendapat identiti yang sama. So ada 4 ciri negara berdaulat.